Hmm. Kalau 7, kalau ada apa ni, 7, 5 apa semua tu, itu adalah non-critical. Non-critical betul. Yang kosong ni critical lah. Critical. Maksud dia tu, Hmm. Hmm. 0 day tu maksud dia tu, no excusable delay. Tak boleh delay. Tak boleh dilengahkan. Tak boleh dilambatkan. Tahu tak? Ini dipanggil laluan-laluan. Tengok sepanjang laluan CNS. Earthwork sampai Rubin semua laluan-laluan genting tu. Laluan-laluan kritikal. Betul. Apabila didapati ada lebih daripada 0 day, menunjukkan bahawa kita boleh buat pelarasan sumber. Pelarasan sumber. Maksud dia tu, katalah kita limitation of resource, limitation of material, limitation of labor. Task tersebut memang dah perlu buat dah pada masa tersebut. Tetapi dia bukanlah critical task. Ia adalah non-critical. Jadi, kita boleh hold dulu kerja tersebut. Tumpu pada kerja kritikal. Kritikal ni, no compromise. You lambat ke, akan start delay keseluruhan projek. Efek tas terusnya. Tas. Macam contoh tu, 755 tu. Maksud dia tu, dia ada excusable delay sebanyak 7 hari, 5 hari. Boleh dilengahkan lagi, boleh dilambatkan lagi. Itu cerita dia. Lepas pada tu, you tak buat juga, memang akan jatuh delay. That's why kalau kita tengok projek. Jadi maksudnya tuan, kalau yang biru ni, yang apa nama, yang bukan merah, yang biru tu dia bukan critical. Contoh kalau ni 07 kan, 7 days dia total slack, dia ada masa untuk kita delay. Kalau contohnya lepas hari ke-8 tu, adakah yang ni akan jadi warna merah? Bukan dia tak jadi merah. Dia akan drag, dia akan sedut. Dia tak merah. Dia memang Dia kata merah juga, dia tetap maintain, bukan critical lah. Dia tak merah sebab apa? Dia program kita buat ni adalah plan, perancangan. Betul, perancangan dia. Dia tak tahu keadaan di tapak, dia tak tahu. Cuma dia boleh memaklumkan, dia boleh alert saja macam meter minyak lah kan, meter minyak. Meter minyak tu. Meter minyak tu lah kena bagi accurate. Nak tentukan tahap-tahap berapa lagi jauh kilometer kita boleh guna pakai. Tahu tak? Ya. Jadi ini cara dia. Jadi kita tak adalah plan tu dalam keadaan plan secara bermewah-mewah. Sedangkan kita boleh make profit, a big profit margin yang kita boleh buat. Kan? Tapi kita mewah. Sampai mesin pun banyak. Sampai tak tahu nak guna buat mana dah. Gila kan, mesin-mesin tu bukannya sebelah side. Mesin-mesin tu semuanya dipanggil daripada outsource ataupun dipanggil off-site dengan loader cas apa semua. Jadi kita kena tahu, kena ada perancangan ni. Tak full utilize lah. Tak utilize lah. Jadi akan dipandang buruk lah kan. Macam klien, apa dia tahu. Dia tak kisah. Dia tak kisah, janji lagi banyak lagi dia suka. Ya betul. Tapi itulah penyesuaian tu. Penyesuaian keadaan tu. Penyesuaian keadaan tu. Takkanlah set clearing, dia panggil dah mesin piling sampai 3-4 biji. Lepas tu pula excavator 5-6 biji apa semua. Dia lori konkrit pun dah panggil dah. Buat set clearing. Apa ni? Itu perancangan yang tak bijak lah kan. Betul. Jadi kita kena tahu bila. Tahu tak? Perancangan ni pula kena suit dengan apa ni dipanggil apa? Kena suit dengan resource yang sedia ada. Tahu tak kan? Boleh faham sekarang ni ya? Boleh tuan. Okay, baik. Apa lagi you nak tanya? Okay, total slack tadi dah.
Okay, cuma yang ni lah, yang PNG ni sepatutnya saya masukkan dia dalam recurring task lah, betul tak? Recurring task. Recurring yang ni nak buat kelas. Cuma kita nak bagi pemahaman. Macam prelim betul. ni, kalau yang ada prelim, kalau ada initial, kita kena wujudkan initial. Lepas tu recurring task ni adalah satu task yang berulang-ulang. Yang sekarang you nampak ni, dia bukan recurring ni, dia adalah physical task. Physical dah. Sedangkan prelim ni adalah documented. Ya, documentation punya kerja. Documentation. Jadi dia boleh dibuat dalam bentuk recurring task. Jadi saya buat ni adalah untuk khusus bagi penerangan. Saya tak mau bagi serabut-serabut. Faham. Ya, kita nak bagi step by step. Saya macam nilai ibarat nilai lawak kan. Saya memanglah pandai masak 100 menu dalam satu masa. Tapi saya tidak akan bagi makan dekat you all 100 menu tersebut. Saya akan bagi 3 dulu. Betul. Saya takut you all muntah. Betul. Bila you all muntah, you akan rasa panik, you akan rasa loya, dan you akan rasa berkemungkinan lagi 97 makanan tu tak mau makan lah. Mungkin muntah juga. Habis dia give up lah. Yalah. That's why saya bagi itu pentingnya guru tu. dia tahu kemampuan. Kita nak you all be patient lah kan. Be patient step by step kan. Betul. Itu yang kita nak apa ni. Step by step. Tapi betul. Tapi di dalam apa ni kursus yang CCD point ke apa semua, saya tak ada masa nak cerita ni, tak ada masa. Betul. Sebab apa? Saya kena ikut tentatif yang telah ditentukan oleh piawaian CADB. Tu setengah orang tu dia bertanggapan, ni sama lah. Memanglah you tengok tajuk tu sama, tapi pecahan dia tu berbeza dengan konsep-konsep 5 package ni. Betul. Bila kita faham dia nak jimat. Ya, betul. Dia nak jimat dia. Kita pun faham nak jimat. Kita pun faham mungkin kekangan kewangan. Tapi saya tak nak buat apa. Betul. Tapi saya bagi choice kat dia orang. Itu saja. Kita bagi option. Saya akan cerita habis-habisan. Saya tak mau peserta saya ni mengatakan saya ni penipu. Sembunyi, hide, tak mau. Terpulanglah kalau you tak mau masuk, sudah. Saya tak nak buat apa. Saya tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Betul. Tak boleh paksa. Tapi hari-hari ada. Hari-hari kadang-kadang tu dia masuk, dia tanya dulu apa semua. Dia tak bayar lagi, kita apa, baik pergi dia fikir dulu apa semua. Kadang-kadang dia booking apa semua kan. Itu. Terpulang masing-masing. Saya tak memaksa. Sebab apa sekarang ni Microsoft Project telah dikuatkuasakan. InsyaAllah lagi 3 tahun ataupun 5 tahun full swing enforcement. Sekarang ni G1 pun dah start guna dah. G1. Yalah, betul lah. Sebab kalau dia tahu Microsoft, maksudnya dia pun tahu sekuan kerja, betul tak? Jadi bukannya Alibaba punya lesen lah. Ya, betul. Betul. Sekarang projek-projek pun dah start dah requisition untuk diwujudkan planner. Yalah, nampak dia punya nampaklah planning tu kalau ada sekurang-kurangnya nampaklah dia punya flow, betul tak? Kalau planning tak ada, memang dia Alibaba lah apa semua. Betul. Yalah. Okey, baik, tak apa awak macam ni. Ya, okey. Jangan buang masa. Okey. Jangan buang masa. Proceed to topik yang seterusnya. Okey, ya. Boleh? Boleh. You betul proceed step yang seterusnya lah. You cuba kaitkan dengan apa ni checklist yang saya bagi tu. Tak apa, tengok step by step. You tengok dulu checklist JKR tu, apakah perkara yang pertama. Tengok. Benda ni sebenarnya saya sengaja saya tak mau terus nak online, saya tak mau. Sebenarnya boleh. Saya kumpul peserta tu duduk, tapi
treatment dia akan jadi berbeza. Setiap seorang berbeza, betul. Dan akan jadi malu Allah. Tahu tak? Jadi malu Allah nak bertanya. Oh, ramainya segan tanya lah. Faham lah. Faham cikgu, faham. Habis ya. Betul. Jadi dia tak ada special treatment. Jadi kita nak one by one. Itu niat saya tu. Dan saya nak you all digging first. Saya bagi bahan. You digging first. Saya nak you all bukan setakat tahu memasak saja. Saya nak you all tahu di mana nak beli bahan-bahan ni. Dekat mana yang fresh, yang segar, yang murah, yang berpatutan, yang berdekatan. Saya akan ajar macam tu. Saya bukannya setakat, masak lah, saya masak. Saya nak you tahu datang mana benda-benda ni. Macam lengkuas, lepas tu macam serai. Macam mana cara nak simpan dia. Macam mana nak pastikan dia. Saya punya style macam tu. Benda-benda ni lah you all boleh deliver dan bercakap di hadapan orang ramai. Betul. Sebab apa? Keringat you keluar habis-habisan. Faham tak? Ibarat macam ni lah kan. Ibarat you tak buat salah tapi orang tuduh you salah dan tarik you pergi balai polis nak dihukumkan. You akan cerita habis-habisan. Apabila panic button, you akan cerita habis-habisan. Nanti dulu tuan, sekejap tuan. Cuba tuan tengok. Macam mana boleh kereta nombor 3 tu mengatakan saya yang langgar? Kan? Saya terpaksa langgar kereta nombor 3 ni disebabkan kereta nombor 3 ni yang langgar nombor kereta nombor 2 dulu. Cuba tengok kerosakan kereta nombor 2 tu. Lagi teruk daripada kereta nombor 3 dan kereta saya. Macam tu. Tu kita kena justify keadaan fizikal yang berlaku. Don't be panic button. Kena cool. Setiap benda pun kena cool. Pasti Allah bakal bantu. Bila kita cool, orang yang tengah marah, dia cuba nak provokasi, kita tenang ya. Kan? Betul. Mudah-mudahan Allah boleh bantu. Contoh tengok Rasulullah dengan siapa tu? Bapa saudara dia, saya lupa orang tu, yang dia orang terkepung masuk dalam gua kan. Jadi Rasulullah pun takut juga, yalah sebagai manusia kan. Manusia kan dia lah. Manusia kan, tapi Allah ialah kekasih Allah. Jadi dia kata, wahai Rasulullah jangan kau takut. Dia suruh baca turun ayat ni kan. Apa ni? La taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana kan. Lepas tu baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda rasyainahum fahum la yubsirun. Lepas tu Allah kata sekejap lagi kau keluar. Semua musuh-musuh kau yang kejar kau tu akan tidur lena dan ambillah debu-debu tu letak atas kepala mereka. Ini janji aku, dia kata. Itu kekasih Allah. Macam kita ni tak tahu lah kan. Kita ni kita bukan boleh, kita memang kena ni lah. Tapi sedangkan Rasulullah pun ada juga perasaan kan, tambah kita ni yang cikai-cikai yang hina ni kan, yang jahil ni lagilah takut. Lagi banyak penggantungan kan. Tu panggil kebergantungan tu. Sama juga dengan program ni. Program ni apabila predecessor tu you terlalu banyak kebergantungan kepada satu task, takut dia punya risiko tu tinggi. You kena delegatekan dia. Contohlah katakan. Tak tahulah contoh ni benar ke tak benar bagi you, saya tak tahulah kan. Kalau benar saya tanya lah kan. Contohnya you berkahwin 4. Betul? 4 lah. Apa tu? Kahwin ada bini 4. Seorang. Contoh you ada bini 4. Keempat bini ni you kena delegate. You kena delegatekan dia orang ni. Janganlah letak pada satu saja kebergantungan. Teruk. Maksudnya tu you kena main. You kena pandai bermain. Kena pandai lah. Kena pandai merencanakan keempat-empat tersebut. You pun tahu keempat-empat ni berlainan task dan berada di task-task zon-zon yang lain. Rumah ni. Jadi you kena delegatekan dia orang ni. Okey, yang ni kelebihan dia macam ni. Dia pandai masak kari. Yang ni
masak ni. You kena main peranan. Yang bini pertama, teringatlah mau makan ni sekian-sekian ni kan. Bolehkah mau tapau nanti? Kan? Esok mau tapau boleh. Kan? Yang ni pula you main. Dalam masa yang sama, you mainkan jadikan satu peranan. Yang dia masak tu, you bolehlah bawa pergi ke bini kedua, transfer nanti you tak, walaupun bini pertama, kedua memang tak ngam. Memang bukannya tak ngam betul-betul lah kan, mungkin lah, yalah kan, biasalah perempuan kan. Tapi you kena menterjemahkan benda-benda yang baik. Tak salah. Ni adalah ni tu Kak Long bagi ni, makan lah. Padahal dia bagi dekat you. Dia tak cakap suruh bagi ke bini kedua. Tapi you kena ni dia bagi ni makan. Oh Kak Long, terima kasih. Abang, siapa abang? Ini bang. Ini ayah sudah masak ni. Bagi ke Kak Long. Jadi bila dia katanya tu, you bawa pergi ni. Ini abang pun tak tahu. Ini bini nombor 2 yang teringin sangat nak masak dekat you. Ambil. You soal delegation tu. Bukannya menipu tak. Sama juga you nak main peranan di dalam sebagai planner ni. Sebab apa? You buat ni bukan you buat seorang-seorang tau. You kena transform, you kena deliver, you kena terjemah, you kena cerita supaya orang boleh confident dan yakin. Tapi you belum tahu lagi apa akan berlaku. That's why you kena letak satu contingency plan. You kena letak setiap benda ni ada buffer. Kecuali buffer tu bukan salah silap you. Tak ada masalah. You ada clause. Boleh memohon EOT. Tapi kena justify. Kena justify. Kena study. Kena ada knowledge. Kena ada networking. Kena ada coordination. Itu benda tu bila kita main peranan benda-benda ni, kita into dia tu, baru kita akan nampak. Sama lah juga macam kahwin 4. Macam saya. Kalau you kata suruh macam cerita je kan, saya pun tak tahu. Okay, saya tak kahwin 4. Dia kena pergi cari spesialis yang kahwin 4. Kepakaran tu. Macam mana tuan? Jadi maksud tuan tadi yang sebaiknya setiap task ni kan, dia punya predecessor tu perlu linkkan dengan seberapa banyak yang boleh lah, macam tu kan? Dah, dia macam ni. Kalau boleh tu, kalau boleh tu biar dia delegate. Ibarat macam acara larian pas baton. Ada tak pelari pertama dia bawa sampai 3 baton bagi pelari kedua, ketiga, 4? Ada tak? Tak ada. Kalau dia tak ada lah kalau pertandingan. Okay. Maksud saya tu. Itu acara larian pas baton. Tapi macam di dalam perancangan Microsoft Project ni, boleh you nak letak macam tu kan. Satu task banyak tugas. Boleh, tapi jangan terlalu bebankan dia. Jangan terlalu bebankan dia. Jangan bebankan manpower masa tuan lah dalam kes ni lah, dengan machinery lah. Pelari kedua, pelari pertama dah delegate dah. Tapi pelari kedua tu tapak kasut dia tertanggal. Akan mengalami kerugian untuk pelari ketiga dan keempat. Faham tak? Yalah. That's why orang yang buka cawangan banyak ni sebenarnya kalau dia pandai urus akan mendatangkan manfaat yang banyak. Cawangan 4 ni. Cawangan 4 ni dia mendatangkan banyak manfaat. Dia ni, banyak. Sebab apa? Perempuan ni dia ada satu insting yang boleh generate ideologi, knowledge bagi seorang lelaki. Walaupun dia tak menghasilkan produktiviti dari segi kewangan kan, contohlah kalau dia tak bekerja, tapi idea dia tu, naluri tu. Tapi you kena main peranan sebagai seorang komander yang bertauliah lah, yang betul-betul ikut sunnah, ikut pegangan kan. Ini pun you pun tak boleh contoh kan. Ini pun tunging langgang tak adil kan. Apa yang muda ya 20 straight kan. Yang tua-tua ni dia macam ada tak ada sudah. Tak boleh lah kan. Nanti dia akan datangkan satu kesukaran kan. Sama juga dengan program ni. Yalah, kita kena adil lah dengan semua tim lah. Kita kena adil juga dengan semua tim lah supaya tak berat